الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة الصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Dan pada Imam Asy'ari tak dapat tiada daripada diazabkan setengah mereka yang mengerjakan dosa besar, dan jika satu orang daripada tiap-tiap bagai sekalipun. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala berkaitan dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menjanjikan bahawa menazab akan orang-orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat kepadanya. Jadi, untuk membenarkan janjinya itu sudah memadai, cukup dah. Pada pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari, seandainya Allah Subhanahu wa taala menazab, menyeksakan daripada tiap-tiap satu dosa itu satu orang sahaja. Tu. Jadi untuk memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala itu. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Taala tidak menyalahi janji. Jadi kalaulah Allah Taala tidak menazabkan orang-orang yang melakukan dosa ini, maknanya dia itu masuk dalam makna menyalahi janji, sebab Allah Taala telah berjanji di dalam Quran bahawasanya menazabkan mereka yang mengerjakan dosa. Jadi untuk melepaskan daripada makna telah menyeksa, yang melakukan pelaku-pelaku dosa itu ialah sudah memadai kalau seandainya Allah Ta'ala menyeksa pendosa-pendosa ini daripada tiap-tiap ataupun daripada tiap-tiap bagai dosa itu. Satu jenis dosa, misalnya mencuri, hanya seorang sahaja. Sekian ramai orang yang mencuri di dunia ni semasa hidup di dunia, semenjak daripada Nabi Adam AS sehinggalah hari kiamat, sekian ramai orang yang mencuri. Yang kita zaman sekarang duduk mengiling kepala, perih-perih, maknanya tak boleh nak buat apa dah. Cerita orang mencuri ni, mereka orang panggil selalu, sentiasa orang panggil advance dengan ilmu mereka untuk mencuri. Macam mana pun kita buat, mana mereka dapat lagi mengatasinya. Jadi sekian ramai orang panggil orang yang mencuri. Kalau Allah Ta'ala menazabkan satu orang sahaja daripada semua pencuri-pencuri yang wujud di muka dunia ini, itu sudah memadai. Begitu juga berzina, mengumpat, bercakap bohong, misalnya. Daripada tiap-tiap bagai, tiap-tiap bagai daripada dosa itu, kalau seorang sahaja yang Allah Ta'ala pilih untuk diazab akan dia, memadai pada membenarkan janjinya bahawasanya Allah Ta'ala berjanji di dalam Quran untuk menazabkan pendosa-pendosa ini. Maknanya dijanjikan, maksudnya secara khusus. Allah Ta'ala menyatakan bahasanya orang yang berzina secara khusus
Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailun itu wail. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh, Wail, neraka wil lah ataupun celaka lah. Kalau dah celaka tentu dah masuk neraka lah. Bermakna ini adalah janji daripada Allah Taala. Untuk siapa dia? Wail lil mutaffifin, orang yang melakukan kecurangan pada sukatan ataupun timbangan. Jadi bila Allah Ta'ala berfirman begitu secara khususnya, Allah Ta'ala telah menetapkan, maksudnya dalam bentuk janji, bahasanya orang yang melakukan kecurangan dalam sukatan atau pertimbangan di dalam perniagaan, mereka akan masuk neraka wil ataupun celaka. Itu maksudnya tentu kena azab. Jadi yang melakukan kecurangan di dalam perniagaan ini, dia asalnya maknanya mutaffifin itu ialah curang dalam sukatan atau pertimbangan. Tapi sebenarnya maksud dia ialah penipuan di dalam perniagaan. Kalau kita ambilkan makna wailul lil mutaffifin itu dengan makna yang melakukan kecurangan di dalam sukatan dan timbangan, itu pun sudah cukup ramai. Masa-masa dulu dan juga zaman sekarang kita pun masih ada lagi. Jadi tidak semestinya untuk membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Taala kena menazabkan semua mutaffifin ini, tidak. Itu maksudnya begitu. Itu pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Maknanya walaupun sekian ramai berjuta-juta orang melakukan kecurangan pada sukatan dan timbangan di dalam bab perniagaan. Jadi untuk membenarkan janji Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala memasukkan mereka dalam neraka itu, cukup dah satu orang sahaja daripada mereka itu yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menazab akan dia. Jadi tidak semestinya kena semua yang berdosa dengan jenis dosa ini kena azab belaka. Tidak. Maknanya kalau Allah Ta'ala nak mengampunkan, kalau Allah Ta'ala nak mengampunkan pendosa-pendosa ini dengan bagai-bagai jenama dosanya, katakan saat ini kecurangan di dalam melakukan sukatan dan juga timbangan di dalam perniagaan. Kalaupun Allah Ta'ala nak mengampunkan mereka, dia kena tinggal satu orang, tidak diampunkan. Maksudnya diazabkan dia di dalam neraka. Begitu juga dosa-dosa yang lain. Qutilal kharrasun, dibunuh akan orang yang bergamuk-gamuk, maksudnya orang yang berbohong. Dibunuh sini maksudnya ialah qutila dengan makna lu'ina, dengan makna dilaknat. Bila Allah Ta'ala laknat bermakna itu adalah janji sesat. Dikhususkan kepada mereka yang berbohong itu dengan mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dapat laknat bermakna itulah setengah daripada itu janji seksa jugalah. Dia kalau manusia itu makna makhluk yang tu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentulah dia pendosa dan dia akan diazab. Jadi kalau yang berbohong ini sekian ramai manusia yang berbohong, tak semestinya Allah Ta'ala menazabkan keseluruhan, makna ke semua orang-orang yang berbohong itu. Jadi cukup, kalau Allah Ta'ala nak mengampunkan pendosa benar, pembohong-pembohong ini, maka kena ada seorang yang mewakili mereka itu, yang diazab kerana berbohong. Supaya tidak jatuh dusta di atas janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya secara maknanya begitu konsepnya. Namun begitu mana Allah semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berdosa itu Allah Taala akan balas. Tapi itu semuanya kembali kepada masyiatillah. Masyiatillah maknanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Taala kehendak memberikan ampunan kepada seorang pendosa itu, maka dia diampunkan. Tetapi Allah Taala maknanya
untuk membenarkan janji dia, seorang pun tak apa dah. Dia tak boleh ampun semualah seolah lagi tu dah. Sebab dia telah berjanji. Nah, ini dia panggil wajib aridi, dia panggil. Wajib aridi itu maksudnya kerana janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi isunya ialah kalau Allah Taala mengampunkan semua pendosa-pendosa ini daripada tiap-tiap bagai dosa itu, bermakna berlakulah orang panggil tidak benar pada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk nak jadi kata janji Allah Taala itu benar, kerana Allah Taala dah berjanji bagi tiap-tiap dosa itu dengan pembalasan azab seksa api neraka, maka paling tidak, paling kurang seorang daripada mereka ini mesti diazab, yakni daripada pencuri, perampok, dengan bagai-bagai dosa yang berbeza-beza lah. Tu. Yang mengadu domba, itu disebut dalam hadisnya dilaknat orang mengadu domba, an-namim. Begitu makna diazab. Seperti orang yang memakan harta anak yatim umpamanya. Mana janji seksa Allah Taala? Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Hanya sahaja orang yang memakan harta anak yatim itu sebenarnya mereka memakan api di dalam perut mereka itu. Bermakna memakan api itu maksudnya dia itu masuk neraka lah. Jadi daripada pemakan harta anak yatim ini, maknanya memadai kalau Allah Ta'ala azabkan itu seorang saja, tidak kesemuanya. Itu supaya jadi sah janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Sama jalan juga dengan dosa-dosa yang lain. Dosa orang panggil derhaka kepada dua ibu bapa misalnya. Jadi sekian ramai nak zaman akhir ini, begitu ramai wujudnya penderhaka kepada dua ibu bapa. Kerana ibu bapa sendirilah yang mempersiapkan anak-anak untuk menjadi derhaka kepada mereka. Jadi di kalangan penderhaka ibu bapa ini, tidak semestinya Allah Taala tu azab belaka ke semua mereka. Tidak. Boleh Allah Ta'ala nak ampunkan. Tetapi tak dapat tidak, seorang tu mesti ditinggalkan untuk diazab akan dia. Itulah maksud dia. Bahasanya, memadai tak dapat tidak daripada diazabkan setengah mereka itu yang mengerjakan dosa besar, dan jika satu orang sekalipun. Daripada segala bagai dosa-dosa tu. Itulah maksud pandangan Iman Abu Hasan Asy'ari. Jadi pandangan ini penegasan daripada mu'alif kita rahimahullah ta'ala. Adanya pandangan Iman Abu Hasan Asy'ari ini begini bermakna ada pandangan yang lain. Mana boleh saja bahasanya pandangan yang lain itu bahasanya semua pendosa-pendosa ini mesti diazab. Begitu. Seandainya mereka itu tidak bertaubat, tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala, maknanya mesti diazab. Sedangkan pandangan Iman Abu Hasan Asy'ari untuk membenarkan janjinya itu bahawa seorang sahaja pun sudah memadai. Orang panggil diazabkan mereka itu daripada satu-satu jenis dosa. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala. Seterusnya kata mu'allif kita rahimahullah ta'ala, dan wajib memeliharakan hati daripada segala maksiatnya. Maksiatnya maksiat hati. Ini maksiat sebagaimana amal, ada amal batin, amal hati dan amal zahir. Maksiat hati dan maksiat zahir. Jadi sebagaimana amal mana zahir dengan amal batin ini agak ketinggalan, agak terabai. Orang-orang yang melakukan amal yang zahir pun tidak menjaga, tidak melakukan amal yang batin. Itu yang Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin seolah-olah macam mengepek lah kalau kata orang Kelantan. Kalau bahasa makna membebel seolah-olahnya, menempelak umat Islam di zamannya yang mana mereka yang mengerjakan amal-amal zahir, amal wajib yang zahir, dalam masa yang sama mereka meninggalkan amal wajib yang batin.
Adakah kedua-dua amal yang wajib ini, yang zahir dan yang batin ini daripada Tuhan yang berbeza? Tidak, Tuhan yang satu. Adakah kewajipannya itu sabit melalui kitab-kitab yang berbeza? Tidak, kitabnya satu juga. Tapi mengapa? Dan di atas seorang Rasul juga. Mengapa sebahagiannya diamalkan, satu lagi ditinggalkan? Maksudnya amal yang batin seperti taubat, syukur, tawakul. Begitulah juga maksiat batin, maksiat zahir. Orang-orang yang bertakwa boleh jadi makna maksiat yang zahir itu kerana dilihat oleh manusia. Jadi untuk meninggalkan maksiat zahir itu agak lebih mudah. Kerana nak menjaga pandangan manusia terhadap diri kita. Tapi maksiat batin ini makna orang tak nampak. Dengan sebab itu kita agak lebih payah, lebih sukar untuk meninggalkannya. Sebab itu kita kena mujahadah yang lebih banyak untuk meninggalkan maksiat ini. Dan perbandingan di antara mengerjakan amal yang wajib dengan meninggalkan maksiat atau apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari sudut kesukarannya ialah lebih sukar meninggalkan maksiat daripada sukarnya mengerjakan ibadat yang wajib. Sebab meninggalkan maksiat bermakna meninggalkan kesedapan, meninggalkan hal-hal yang manis. Maksudnya benda yang kita sedap, yang enak. Mengerjakan ibadat bermakna menelan kepahitan. Seperti orang menelan obat yang zaman dulu mana rasanya pahit. Orang sanggup telan obat walaupun pahit kerana nak mendapatkan kesembuhan. Tapi dan untuk menelan obat itu mereka membelanjakan kos ataupun dana yang sangat banyak. Berpantan tidak habis uang. Karena berpatan. Makan berpatan daripada makanan. Tak perlu beli banyak makanan. Tak habis banyak duit. Tapi orang membeli banyak makanan makan. Tidak berpantan. Karena berpantan itu maksudnya ialah meninggalkan kesedapan. Makanan-makanan yang sedap. Itu lebih susah dan lebih sukar untuk nak jadi sabar. Tu. Sebab itulah meninggalkan maksiat batin itu. Meninggalkan maksiat lebih asyad, lebih susah. Berbanding dengan mengerjakan ibadat yang wajib. Apatah lagi kalau maksiatnya adalah maksiat batin. Lagi-lagilah maknanya jadi susah di atas kita hamba ini untuk meninggalkannya. Kerana apa bezanya maksiat zahir, maksiat batin? Maksiat zahir orang dapat memantau, orang dapat melihat. Maka kita malu kepada orang, malu kepada manusia. Lalu akhirnya itu menjadi kekuatan kepada kita untuk meninggalkan maksiat yang zahir. Manakala maksiat yang batin ini la li'tila'a alaih minan nas, tidak ada pemantauan dan pengesanan di atas maksiat batin ini daripada manusia. Dengan sebab itu kita kurang dapat kekuatan. Dia kekuatan pandangan manusia itu satu benda yang besar juga. Kita takut mana kita takut orang pandang kita ni jahat, dilabelkan sebagai jahat, dilabelkan sebagai orang yang tidak baik. Maka dengan sebab itu kita jadi ada kekuatan untuk melaksanakan amal-amal yang zahir dan meninggalkan maksiat yang zahir. Tapi maksiat batin, tidak begitu dipedulikan. Tidak begitu diambil bicarakan akan dia. Jadi dengan sebab itu orang-orang yang soleh yang meninggalkan maksiat-maksiat yang zahir, tapi masih banyak melakukan maksiat-maksiat yang batin. Kerana orang tak dapat kesan dan tidak dapat melihat dengan jelas bahasanya itu dan memahaminya sebagai maksiat pun satu hal. Ini isu nilai. Maksiat batin itu terkadang tidak dilihat ia sebagai maksiat. Maksudnya kita kurang merasa maksiat. Kurang merasa ia itu sebagai maksiat. Berbanding dengan maksiat yang zahir. Dengan sebab itu dia lebih agak susah lah. Karena kita bermujahadah untuk meninggalkan maksiat yang batin ini, orang tak pandang, orang tak tahu. Karena kita manusia ni terdedah ujian Allah Ta'ala kepada kita. Kita sebagai manusia ni perangnya dia nak suruh orang tahu kita buat kebaikan. Meninggalkan kejahatan. Kita nak sangat kalau orang tahu. Kecenderungan itu menjadikan kita akan lebih tertumpu dan mengambil berat kepada hal-hal yang zahir. Sama ada mengerjakan ibadat yang zahir ataupun meninggalkan maksiat yang zahir.
Maka hukumnya sama. Sebagaimana wajib meninggalkan maksiat yang zahir, maka wajib juga meninggalkan maksiat yang batin. Al-sawa, mana serupa 2 kali 5, tidak ada yang lebih dan kurang daripada keduanya. Sama-sama wajib meninggalkannya. Maka kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, wajib memeliharakan hati, mana batin kita, hati itu mana batin kita lah, daripada segala maksiatnya, maksiat hati. Maka setengah daripadanya mu'alif kita rahimahullah ta'ala nak senaraikan sebahagian daripadanya. Maksudnya yang tak disebut di sini ni maksudnya bukan tidak makna masih banyak lagi. Jadi sebahagian daripadanya apa dia? Yakni jahat sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya maksiat ini itulah. Jahat sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah orang panggil maksiat yang besar. Adalah sangat tidak wajar. Kerana bersangka jahat kepada Allah Ta'ala. Maknanya tidak yakin kepada Allah Ta'ala. Tak yakin kepada janji-janji Allah Ta'ala. Sebagaimana tadi. Dosa itu makna pelaku dosa diazab oleh Allah. Itu termasuk dalam janji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah. Apa saja yang kamu kerjakan daripada kebaikan itu Allah Ta'ala tahu. Maksudnya yujazina. Allah Ta'ala membalas akan kita. Dengan sebab itu kita tak berapa yakin. Tu dengan janji Allah Ta'ala baik, janji kebaikan ataupun janji seksa. Dan seringkali memang banyak berlaku. Hasil daripada tidak cukup mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia punya punca dia. Punca kepada berlaku jahat sangka kepada Allah Ta'ala ini ialah kerana tidak cukup mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya menyangka jahat sangka ini, khususnya misalnya kita katakan menyangka Allah Ta'ala macam, ialah kalau dia tak berani mengatakannya, tapi seolah-olah perkataan dia tu seolah-olahnya macam Allah Ta'ala tu menzalimi dia. Allah Ta'ala aniayai dia. Contohnya orang-orang yang ditimpakan musibah, bala. Mereka menyangka bahawasanya itu tidak baik bagi mereka. Mana Allah Ta'ala telah berbuat benda yang tidak baik kepada mereka. Itu adalah sangka yang sangat buruk, yang sangat jahat. Menyangka Allah Ta'ala tidak akan memberi keampunan. Itu juga kan masuk dalam jahat sangka. Maknanya soalan itu dia bersangka bahawasanya kerana terlalu banyaknya dosa yang dia telah lakukan, kerana terlalu besarnya dosa yang dia telah lakukan, maka pada andaiannya, pada tanggapannya, mana mungkin Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa dia. Kamu telah berdosa kerana bersangka yang sangat jahat kepada Allah Ta'ala. Lebih daripada kamu melakukan dosa itu sendiri. Sedangkan Allah Ta'ala ini, dalam Quran, Allah Ta'ala sudah menyatakan, memperkenalkan dirinya. Inna Allah yuhibbul afwa. Allah Ta'ala sendiri menyatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada memberi kemaafan. Kamu ingat Tuhan itu orang seperti mana kamu yang sangat kedekut dengan kemaafan. Karena kita tidak cukup mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita bersangka bukan-bukan terhadap Allah Ta'ala. Seolah-olah bahasanya kita perasan bahasanya Allah Ta'ala ini seperti makhluk. Sebab kita tidak kenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memperkenalkan nama dia Al-Ghafur, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim. Supaya kita mengenali dia. Allah Ta'ala yang sangat memberi keampunan. Inna Allah yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala sangat kasih kepada orang yang sangat banyak bertaubat. Jadi maksudnya ialah kalau Allah Ta'ala sangat yang nak bertaubat itu ialah mestilah pendosa orang yang melakukan dosa. Yang tidak melakukan dosa itu tidak berlakulah kepadanya makna bertaubat. Maka seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dinamakan sebagai at-taibin. Seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak dinamakan dia sebagai at-taib minasyirk, bertobat daripada syirik, sebab Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak pernah berlaku syirik kepada diri dia. Sebab itulah digelarkan akan iaitu karramallahu wajhah,
Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Karena Sayyidina Ali itu tidak pernah menyembah berhala sebab dia kecil masuk Islam dah. Kanak-kanak yang pertama masuk Islam ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dikatakan at-taib minasyirqi, yang bertaubat daripada syirik. Jadi yang nak bertaubat itu ialah yang ada dosa. Dan Allah Ta'ala tak cukup dengan dalam Quran. Nabi, walaupun Nabi hakikatnya huwallah subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi tak bercakap, melainkan itu ialah wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi menyatakan bahawasanya rahmat Allah Ta'ala baik. Maghfirah daripada Allah Ta'ala baik. Lebih luas daripada langit bumi. Cuba kita bayangkan. Bumi, seluas-luas bumi. Itu kita tahulah. Lebih-lebih kurang. Langit. Keluasan langit macam mana? Langit yang pertama pun tak boleh kita nak ukur. Dengan langit kedua sampai tujuh lapis langit. Terlalu luas. Rahmat Allah Ta'ala itu lebih luas daripada langit bumi. Maghfirah Allah Ta'ala. Nabi bagi tahu perkara ini bermakna ini daripada Tuhan. Keampunan daripada Allah Ta'ala itu lebih luas daripada langit dan bumi. Adakah kesalahan seorang hamba itu lebih luas daripada langit dan bumi? Tidak. Jadi kalau begitu, mengapa kamu mengatakan bahawa Allah Ta'ala tak mungkin untuk memberi keampunan kepada kamu? Kamu telah melakukan dosa yang sangat banyak, kemudian kamu bersangka jahat pula kepada Allah Ta'ala. Alangkah biadabnya kamu. Biadablah dia panggil. Jahatnya kita kerana kita bersangka buruk kepada Allah Ta'ala. Kita ingat Allah Ta'ala ini macam kita manusia. Tak boleh memaafkan kesalahan hamba. Tidak, bukan macam tu. Kita suruh Allah Ta'ala, Ya Arhamar Rahimin. Tuhan yang paling kesian belah daripada yang kesian belahnya. Allah Ta'ala, rifqah Allah Ta'ala, kasih Allah Ta'ala kepada hambanya lebih kuat, asyaddu, lebih kuat daripada kasihnya seorang ibu kepada anak yang kecil. Sifat rifqah yang wujud kepada manusia terhadap manusia yang lain ialah ada, rifqah ni makna kesian belah, kasih sayang, ialah ada pada seorang ibu terhadap anak kecil, baby yang berumur 2 tahun ke bawah, yang belum pandai lagi bercakap. Jadi pada masa tu seorang perempuan orang panggil rifqahnya, syafaqahnya, kecintaannya terhadap anak itu ialah kemuncak. Karena apabila dah anak itu sudah membesar, dia dah jadi lain dah. Jadi Nabi mengatakan bahasanya Allah Ta'ala-nya kasih kepada hamba dia lebih daripada kasih seorang ibu kepada anak kecilnya. Dan pelbagai kenyataan-kenyataan daripada Allah Ta'ala sendiri, daripada Nabi, nak memberitahu kepada kita Allah Ta'ala tu sangat baik. Namun kita sentiasa bersalah sangka kerana kita tidak pernah belajar untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak kenal Allah Ta'ala. Sebab itu kita beranggapan yang bukan-bukan. Dan setengah daripadanya mereka yang perasan pun ada juga. Juga itu dipanggil salah tanggapan terhadap Tuhan. Yang perasan itu, mereka yang perasan, dia melakukan maksiat, dia tak bertaubat, tapi perasaan Allah Ta'ala sayang kepadanya. Itu pun dia panggil pelik juga. Dia melakukan dosa itu banyak mana pun, Allah Ta'ala boleh mengampunkan dia kalau dia itu bertaubat. Sekarang ada pendosa-pendosa, pelaku-pelaku maksiat. Maksiat yang besar, makna dosa besar. Dan sangat zahir. Semua orang tahu dia melakukan dengan secara terang-terangan. Dia tidak malu bahkan. Dia mengatakan bahasanya kalau Allah Ta'ala itu marah kepada dia, sudah tentu Allah Ta'ala datangkan bala kepada dia. Kamu orang masjid, kamu pergi sembahyang masjid, berjemaah, belajar lagi, bersemuka belajar, online belajar. Tapi kamu, mana ditimpa musibah itulah, musibah inilah, bala itulah, kesusahan ini, macam-macam. Tengok saya. Saya ni mana ada. Sakit pun tidak. Harta benda maknanya bertambah-tambah.
Dan tidak ada kerugian pada harta benda. Nah, bermakna Tuhan sayang kepada saya. Padahal dia semayam ban pun tidak. Nah, banyak melakukan maksiat. Maksiat yang besar yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tapi dia perasan-perasan. Itu dia panggil istidraj daripada Allah. Istidraj Allah Ta'ala permoh. Umpan dia supaya jadi bertambah jahat. Fir'aun. Tak pernah panas kepala, demam, selsemuk, batuk. Selama 400 tahun. Maka dengan sebab itulah dia jadi taghut yang sangat melampaui batasan. Sehingga mengaku sebagai Tuhan. Kerana dia dirinya tak ada apa-apa. Begitulah juga. Manusia apabila Allah Ta'ala tinggalkannya daripada segala kesusahan, musibah dan bala, dia menyangka bahasanya Allah Ta'ala sayang kepadanya sedangkan dia bergelumban dengan maksiat. Itu juga dia panggil salah sangkaan. Salah sangka kepada Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala yang dikatakan tadi, maghfirah Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala lebih luas daripada langit bumi. Itu seandainya kita bertaubat, kita nak bertaubat, nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balik Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu beres. Tak ada masalah. Allah Ta'ala boleh terima kita bila-bila masa saja. Ini kamu melakukan maksiat berterusan, tidak rasa bersalah, tidak rasa menyesal, tidak mahu bertaubat kepada Allah Ta'ala, bahkan berbangga-bangga dengan melakukan maksiat itu. Memamer-mamerkan maksiat yang dilakukan, serta berbangga-bangga dengan melakukan maksiat. Dan mengatakan seandainya Allah Ta'ala itu marah dan benci kepadanya, sudah tentulah Allah Ta'ala turunkan bala yang sangat besar kepadanya. Tapi maksud bersalah jahat sangka kepada Allah Ta'ala ini, dia lebih banyak kepada makna tadi. Maksudnya bersangka jahat Allah Ta'ala tak akan mengampunkan dosanya yang dah begitu banyak dan terlalu besar. Allah Ta'ala tak kesian belah kepadanya. Itu salah sangka. Jahat sangka. Kita berjahat sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang menyangka yang bukan-bukan terhadap diri kita. Macam mana? Kita marah. Sesuatu kepandaian yang kita miliki. Kita boleh melakukan satu perkara. Misalnya. Tetapi dinafi-nafikan, dikatakan kita tak pandai melakukan itu. Tentu kita marah. Jadi samalah Allah Ta'ala marah. Bersangka yang bukan-bukan. Orang yang bersangka-sangka kepada kita yang bukan diri kita yang sebenar. Sama ada fizikal ke ataupun perangai ke. Bahkan mereka menjaja, mengatakan kita ni suka mengapi-ngapikan orang menjadi batu api. Suka buat fitnah kepada orang. Padahal dia yang buat fitnah. Bagaimana perasaan kita seandainya orang menuduh kita yang bukan-bukan? Yang menuduh itu maksudnya dia datang daripada sangkaan-sangkaan yang jahat lah. Jadi seperti mengatakan, menyangka kita tidak mampu untuk melakukan suatu perkara. Maksudnya, tidak respect kepada kita. Menafikan kewibawaan kita terhadap satu perkara. Itu maksudnya orang salah sangka kepada kita, sedangkan kita boleh. Lain macam kalau kita memang tak boleh sungguh. Tu. Jadi kita akan marah. Begitulah juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anggapan-anggapan yang tersasar daripada hakikat Allah Ta'ala yang sebenarnya. Berlaku hal ini kerana apa? Kerana mereka tidak cukup mengenali ataupun tidak kenal langsung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana mereka tidak mendengar kata Allah Ta'ala, tidak mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berusaha, yakni belajar dan tarik ataupun jalan untuk mengenali Allah Ta'ala. Peringkat ilmu yakin kita orang awam ini ialah an-nazar. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah mendesak kita menggunakan mata kita, telinga kita dan akal fikiran kita. Allah Ta'ala menempelak orang-orang yang tidak menggunakan akal. Dengan pertanyaan-pertanyaan. Afala tatadabbarun, afala ta'akilun, mung tak ada mikir ko. Maksud dia ialah Allah Ta'ala perintah supaya berfikir. Adakah kamu tidak berfikir? Maksudnya berfikir olehmu. Allah Ta'ala desak. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Adakah mereka itu tidak melihat kepada binatang unta bagaimana dia dijadikan? Maksudnya lihat, jangan lihat serta berfikir. Afara'aitum ma tahrusun.
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Adakah kamu tidak melihat kepada apa yang kamu tanam? Adakah kamu yang menumbuhkannya ataupun kami yang menumbuhkannya? Allah Ta'ala tak tanya tanam. Allah Ta'ala tanya menumbuhkannya. Maksudnya kita akan angkat dua belah tangan serenda. Bukan kami yang menumbuhkannya. Tetapi engkaulah yang maha kuasa, ya Allah. Supaya kita iktiraf kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi berfikir untuk mengenali Allah Ta'ala. Bila kita mengenali Allah Ta'ala, tidak akan berlaku salah faham terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini banyak manusia tersalah faham, bersangka jahat. Bersangka jahat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika diturunkan bala dengan begitu besar, umpamanya berlaku banjir yang besar, berlaku musibah-musibah yang lain yang besar-besar. Jadi kita bersangka yang bukan-bukan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menyangkakan bahawasanya Allah Ta'ala ini orang panggil sudah fed up dah dengan manusia misalnya. Allah Ta'ala tidak suka manusia. Allah Ta'ala turunkan bala itu untuk memberi peringatan. Memberi peringatan ialah suatu perkara yang baik. Kita terlupa, banyak perkara yang kita terlupa dan kita lalai. Ada orang yang mengingatkan kita, maka itu adalah suatu perkara yang baik. Allah Ta'ala datangkan kepada kita kesusahan itu supaya kita ingat. Kita kenal diri kita. Bahasanya kita ni tidak mampu, tidak boleh, tidak ada sesuatu pun malaikat yang Allah Ta'ala beri. Supaya kita ni bergantung dengan Allah Ta'ala. I'timad, istinad, bergantung, i'timad, berpegang, bergantung kepada Allah. Istinad, bersandar kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala buat kita ni sempurna, tak sakit, pandai berlaku, tidak ada perkara yang kita tak reti. Semua kita faham, kita reti berlaku, kita boleh buat berlaku. Semua perkara kita boleh buat sendiri-sendiri. Baiki kereta pun kita boleh. Buat rumah kita boleh. Pasang mauzek pun kita boleh. Wayaring pun kita boleh. Pahit-pahit pun kita boleh. Semua kita boleh. Bermakna kita jadi sangat sempurna. Bila kita sangat sempurna, kita tak nampak dah diri kita. Kita tak nampak diri. Maksudnya kita tak kenal diri kita. Maka terdindinglah kita daripada Allah Ta'ala. Sebab yang menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menjadikan kita itu orang panggil nak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita tidak suka menuduh-nuduh manusia-manusia lain, ialah apabila kita mengetahui keaiban-keaiban yang ada pada diri kita sendiri. Sebab itu dalam suatu hadis Nabi menyatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khaira." Apabila Allah Ta'ala nak kepada seorang hamba itu dengan kebaikan, faqahahu fid din. Allah Ta'ala jadikan dia faham pada agama. Wa zahadahu fid dunya. Allah Ta'ala jadikan dia zuhud pada dunia, dan terakhir kita nak itulah wa bassarahu ayubah. Allah Ta'ala menjadikan dia dapat melihat keaiban-keaiban diri dia sendiri. Kekurangan dirinya, kesilapan dirinya, kesalahan dirinya. Dia dapat kesan, dia dapat lihat. Jadi bila kita ni sedar diri kita ni kurang, kita sedar diri kita ni mana lemah, maka pada masa itulah kita nak bergantung dengan Allah Ta'ala. Masa itu kita nak bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu yang dikatakan kita ni mengenal diri kita ni siapa dia. Maka barulah kita boleh rasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sentiasa menambahkan pengetahuan dan belajar tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akhirnya sangkaan-sangkaan yang tak baik itu akan terhakis dengan sendiri. Kita yakin kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa had. Kita yakin kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yakin kasih sayang Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala sayang kepada kita, bermakna apapun yang Allah Ta'ala lakukan itu atas dasar kasih sayang. Walaupun musibah, walaupun kesakitan, walaupun orang panggil bala-bala, ada hikmah di sebaliknya. Itu semua adalah mana untuk kebaikan manusia. Sebagaimana ibu bapa sayang kepada anaknya, apapun yang mereka lakukan ialah atas dasar untuk menjaga kebajikan, kebaikan anaknya, kerana mereka sayang kepada anaknya. Ibu bapa yang memukuli anaknya kerana melakukan kesalahan-kesalahan dunia ataupun akhirat, atau meninggalkan wajibat dunia ataupun akhirat, untuk ta'dib, mengajar adab. Begitu juga para guru memukuli akan pelajar-pelajarnya kerana untuk masalah dan kepentingan untuk mendidik pekerti ataupun adab ataupun akhlak
manusia itu, pelajar-pelajar itu. Kerana sayang. Tindakan memukul itu, mendenda itu kerana sayang. Supaya yang melakukan kesalahan itu, khususnya pelajar, anak-anak itu, menyadari bahasanya mereka itu melakukan kejahatan, mana kesalahan yang tidak wajar. Nah, jadi, apapun yang berlaku itu, bagi orang beriman, bagi orang beriman yang sempurna makrifahnya dan sempurna imannya, mereka melihat apapun yang berlaku kepada diri mereka, semuanya baik berlaku. Sebagaimana kekaguman Rasulullah SAW. Pujian Rasulullah SAW terhadap kita, orang beriman. Dengan sabdanya, ajaban li amril mu'minin. Inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, kata Nabi. Ajaban. Ajaban mana pelik, maksudnya mengherankan. Membanggakan. Sangat mengagumkan. Bagi segala pekerjaan-pekerjaan orang beriman. Sebab apa? Inna amrahu kullahu khair. Kerana semua perkara-perkara yang berlaku dan ada pada orang beriman itu khair berlaku. Baik berlaku. La yakunu dhalika illa lil mu'minin. Tidak berlaku demikian itu melainkan bagi orang beriman saja. Mana? Idza asabahu khairan syakaru. Kerana orang beriman ini kalau dia dapat kebaikan-kebaikan sihat tubuh badan dan segala pencapaian-pencapaian harta benda ke ataupun apa ke. Itu syakaro, dia bersyukur, fakana khairan lah. Dia bersyukur maka adalah itu terlebih baik baginya. Wa in asabahu syarran, kalau mengenakan dia kejahatan, sabaro, dia sabar, fakana khairan lah. Maka itulah yang terbaik baginya. Maka tidak ada suatu perkara yang berlaku kepada orang beriman itu melainkan semuanya baik berlaku. Walaupun kenampakkan zahirnya nampak macam tak baik. Misalnya mendapat anak yang cacat. Lalu ibu bapaknya yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang cukup mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kita tidak minta segala kekurangan. Kita tak minta. Tapi kalau berlaku benda itu, kita boleh redha. Dan bersangka baik kepada Allah. Dalam arti kata, kita yakin kekurangan-kekurangan yang berlaku sekarang ini, akhirnya akan menerbit dan menatijahkan apa dia? Kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan. Ketika ditimpa musibah bala, mereka sangat bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Sehingga sepatutnya, ni tengok, bila berlaku musibah, kita sunat ucap lafaz istirja' dia panggil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ni milik Allah Ta'ala. Maksudnya apa dia milik Allah Ta'ala? Ikut Allah Ta'ala lah nak buat apa-apa kepada kita. Sebab kita ni milik dia. Dan wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita hanya kepadanya sajalah kita kembali. Kena ingat. Kita tak boleh sabar, kita tak boleh redha. Esok jumpa dengan Allah, Allah Ta'ala marah. Itu ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seumpama kita buat satu contoh. Supaya kita ni dapat tarbiyah di kita untuk sentiasa bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tidak bersangka baik itu bermakna bersangka jahat lah. Seperti ibu bapa yang mendapat anak yang cacat. Kudun kedua kakinya. Bagaimana penerimaan kedua ibu bapa itu? Jadi orang-orang yang kurang beriman sudah tentu mereka kecewa. Orang yang beriman dia tidak kecewa. Kerana apabila dia mendapat anak yang cacat itu, selalu dah pada masa itu. Mereka beranggapan bahawasanya ini Allah Ta'ala berikan anugerah yang besar. Begitu, terbalik pula. Ataupun sekurang-kurangnya dia mengatakan, berlaku kekurangan ini ada hikmah di sebaliknya. Mereka berkeyakinan buat, mereka tidak tahu lagi. Satu hari nanti, Allah Ta'ala akan tunjuk. Di dunia lagi. Hasil daripada sangka baik kita kepada Allah Ta'ala. Atas dunia lagi Allah Ta'ala akan tunjuk kebaikan-kebaikan. Yang kita tidak tahu secara ta'yin, secara jelas. Tapi kita yakin Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada. Lahir-lahir anak tengok kudun ke dua belah kakinya.
Jadi kita bila tengok benda pelik, subhanallah. Akhirnya terbentuk dalam hatinya suatu sangkaan. Bila Tuhan beri kepada aku ni rezeki yang besar ni. Tuhan bawa tuah ni. Mana Allah Ta'ala beri tuah kepada aku sekarang ni. Aku dapat anak yang cacat. Tentu ada kebaikan, ada hikmah, ada sesuatu yang sangat baik di sebalik daripada ni. Tentulah pada zahirnya dapat anak yang cacat. Tak sukalah kita ni. Tak happy dapat anak. Tak gembira. Macam mana awak ni dapat anak, dapat baby, sepatutnya awak gembira. Tak ada mood semacam ni. Macam mana nak gembira? Anak saya itu cacat dua kakinya kudung. Tengok. Jadi dia tak boleh bergembira. Dia kecewa, dia feras. Bermakna dalam fikirannya, dalam hatinya ada suatu sangkaan yang jahat kepada Allah Ta'ala. Apa sangkaan jahatnya? Yakni anak yang cacat ini membawa sesuatu yang malan ataupun merugikan. Benda yang tak baik. Itulah sangkaannya. Dalam hatinya sentiasa bertanya-tanya. Kenapa Allah Ta'ala jadikan sekian lama aku menunggu untuk mendapat anak. Bertahun-tahun. Dan aku tidak pernah meninggalkan segala wajibat. Aku tidak melakukan dosa-dosa besar. Dan kalau aku berdosa, aku bertobat selalu. Tapi ini balasannya. Tengok. Jahatnya sangkaan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingat dia telah berlaku taat kepada Allah. Dia berusaha untuk meninggalkan segala kemaksiatan. Tapi dia dapat perkara-perkara yang tidak disukai. Seperti anak yang cacat saat itu untuk mudah nak faham. Itu sangkaan yang jahat kepada Allah Ta'ala. Maksudnya ialah dia menyangkakan ini tidak baik bagi dia. Orang beriman dia tidak macam tu. Orang yang beriman yang sempurna imamnya, dia melihat setiap perkara yang nampak kekurangan padanya itu adalah kebaikan untuk dirinya. Ada orang yang menjaga anaknya yang cacat sampai dia biasanya kalau yang cacat akal misalnya dia tak lama hayat dia. Tapi nak rayaknya dia menjaga, memelihara anaknya itu sampai umurnya 40 tahun lebih meninggal dunia. Maksud dengan segala kepayahan. Nak pergi masjid pun sukar nak meninggalkan anak ini. Bimban bila dia dah besar itu bimban semakin bimban. Dia nak memasuklah dia nak apa. Jadi Allah Ta'ala sudah tahu seorang hamba itu dia malas beribadat. Allah Ta'ala nak beri kebaikan juga kepada dia. Jadi Allah Ta'ala jadikan baginya kesusahan-kesusahan itu. Supaya dia boleh sabar, dia akan dapat meraih pahalanya banyak. Dia redha. Jadi orang yang bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, di saat ketika dia mendapat sesuatu benda yang pada zahirnya nampak tidak elok, pada masa itu sekali dia yakin dengan sebenar-benar yakinnya. Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepadanya dengan kesusahan ini. Sebab yang kita belajar kitab Minhajul Abidin itu, tengok di dalam bab syada'id, kesusahan-kesusahan, masaib, musibah-musibah. Begitu Imam Ghazali menyatakan dalam satu bait syair, idza ishtaddat 'alaikal balaya, apabila bersangatanlah di atas engkau bala-bala, baik bala dunia ataupun akhirat. Bala akhirat kan maksudnya, kalau orang-orang salah tak sempat sembah yang jemaah tu, bala dah tu, musibah dah tu. Sebab itu mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apabila bersangatan bala yang menimpa di atas kamu, fafakarta ma fi alam nashrah, kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, maka kamu fikirkan apa yang ada di dalam alam nashrah. Alam nashrah makna surah Al-Insyirah. Apa dia yang ada di dalam alam nashrah? Janji Allah Ta'ala yang hebat. Mana fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah Ta'ala ulang. Itu bukan saja-saja. Ketika Allah Ta'ala mengulangi perkataan al-usri, kesusahan, ada alif lam.
Yang itu dipanggil sebagai ma'rifah. Isim kalau disebutkan dia dengan secara nakirah baik ataupun ma'rifah, kemudian diulangikan sebutan isim itu, kata nama itu untuk isim saja dalam bentuk ma'rifah, maka makna dianya ialah fasani ainul awali. Maka yang kedua itu ialah diri yang pertama. Masuk dalam ayat ni, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usri. Bermakna al-usri yang kedua itu ialah al-usri yang pertama juga. Bukan al-usri yang lain. Tetapi ketika Allah Ta'ala menyebutkan yusran, kesenangan, maka sesungguhnya dengan kesusahan itu ada satu kesenangan. Inna ma'al usri yusran. Dan dengan kesusahan yang sama ada kesenangan yang lain pula. Sebab yusran itu diulangkan dia dengan bentuk nakirah. Yang mana ifadahnya, memberi fahamnya ialah fasani. Fasani makna ain yang kedua itu ghairu awali. Bukan yang pertama. Maksudnya, dengan kesusahan yang sama akan dapat kesenangan yang lain pula. Bermaknanya ayat ini, dengan kefahaman dalam ilmu ma'ani, ilmu nahu, bahasanya sekali susah, dua kali senang. Itu janji daripada Allah Ta'ala. Bahkan dua kali itu maksudnya bukan makna dua kali. Dua kali itu maksudnya ayat kata sekurang-kurangnya dua kali. Makna lebih daripada sekali kesenangan. Dengan satu kesusahan itu. Bahkan lebih banyak daripada itu. Jadi dengan sebab itu apabila orang beriman ini dia faham janji Allah Ta'ala ini, maka menjadi senanglah kepadanya untuk menerima dan redha dengan segala musibah-musibah dan bala-bala. Sebab bila dia teringat kepada ayat ini, sesungguhnya dengan kesusahan itu ada kesenangan. Allah Ta'ala akan iringkan akan dia dengan kesenangan. Itu janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan itu mengiringi daripada kesusahan akan berlaku kesenangan. Tak usahkan kita orang Islam, orang kafir pun dia boleh faham perkara ni. Pengalaman mereka melihat orang-orang yang berjaya tu hasil daripada mereka ni orang yang menempuh segala kesusahan. Apatah lagi kita orang Islam yang Allah yang memberitahu kepada kita sendiri. Jadi dengan sebab itu sepatutnya mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ditimpa musibah bala. Sebaliknya orang-orang yang makrifah dia tu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sempurna, dia tak mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ditimpa musibah bala. Tapi mereka mengatakan alhamdulillah. Tidakkah pelik itu? Sebab apa? Sebab mereka melihat di sebalik daripada, yakni satu, mengiringi kesusahan itu kesenangan. Yang kedua, di dalam susah itu ada kebaikan. Contohnya sakit. Dalam satu hadis Nabi menyatakan arba'u da'watul la turad. 4 doa yang tidak ditolak. Salah satu daripadanya ialah doaul marid, doa orang sakit. Sebab apa doa orang sakit itu begitu sangat dekat kepada istijabatillah, perkenan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang sakit itu hatinya lebih dekat kepada Allah. Pada zahirnya kalau orang sakit melakukan ibadat, contohnya sembahyang. Kalau dulu dia sembahyang secara berdiri, sekarang dia sakit, dia sembahyang secara duduk. Dari sudut zahirnya tidak sempurna, tapi batinnya lebih sempurna. Orang sakit ini hatinya lebih dekat kepada Allah. Hatinya bergantung kepada Allah. Apatah lagi kesakitan ataupun penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Begitu sudah sekian lama berubat, doktor, bomo, hospital, klinik, semua dia pergi belakang, tapi tidak sembuh-sembuh. Maka pada masa itu keyakinan terhadap asy-syafi huwallah itu bertambah-tambah mantap. Allah Ta'ala itu asy-syafi yang menyembuhkan, yang lain tak boleh menyembuhkan. Dengan sebab itu iktimak dia kepada Allah Ta'ala sebagai yang menyembuhkan itu akan lebih mantap, lebih kejap lagi. Tidakkah itu baik? Kita boleh rasa sendiri bila kita sakit macam mana. Hati kita dengan Tuhan itu lebih dekat. Kita lebih rasa bergantung. Tengok orang di dalam kecemasan. Bila berlaku kecemasan, mulalah baca Yasin ke. Baca Yasin.
Bila berlaku cemasan apa? Baca Yasin. Maksudnya nak kepada Allah. Nih. Orang kata tempat itu mengusik hantu. Ada hantu mengusik. Dia pun sampai tempat itu Allahu la ilaha wa ilahukum ilahun wahid. Baca ayat kursi selalu. Kalau tidak takut kepada hantu itu, tak baca pun ayat kursi. Maknanya kita dalam bahasa kita kita takut. Masa kita takut, masa kita kecemasan, maka kita mula menyebut nama Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita reti nak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, maknanya dengan segala kekurangan itu, kita rasa bergantung kepada Allah, kita nak kepada doa, itu baik. Karena teras kepada abdiyah seorang hamba itu, kehambaan seorang itu ialah al-faqah, al-ittirar, al-iftiqar. Berhajat kepada Allah Ta'ala, bergantung kepada Allah Ta'ala. Itulah perkara yang paling penting, yang paling Allah Ta'ala nak daripada kita seorang hamba. Ketika kita ni boleh segala perkara, kita ni dapat apa yang kita nak, harta kita dapat, kesihatan kita dapat, kawan-kawan kita dapat, melancong kita dapat, semua perkara kita dapat, pergi, kita dapat benda tu. Masa itu, rasa ketergantungan kepada Allah Ta'ala itu dia jadi kurang. Jadi itu tidak baik kepada kita. Yang baik kepada kita apa dia? Kita ni berharap kepada Allah Ta'ala, bergantung kepada Allah Ta'ala, bersandar kepada Allah Ta'ala. Itulah yang baik dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang tidak begitu mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang yang tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka sentiasa bersangka jahat kepada Allah Ta'ala. Apabila turun musibah terhadap diri mereka, mereka dalam hati mereka berkata, kenapalah dia kena musibah begini? Kenapa dia kerugian harta, duit yang sangat banyak? Kena saman lagi, kereta rosak lagi. Time-time macam ni lah nak rosak kereta misalnya. Jadi kita sentiasa bersangka tidak baik kepada Allah Ta'ala. Maka itu yang menjadikan kita ni kurang, kadar iman tu kurang. Sebab orang yang beriman sebagaimana hadis tadi, anna amrahu kullahu khair, semua perkara yang berlaku kepada dia itu adalah baik. Dapat nikmat baik, kena musibah baik, melakukan ibadah mana baik, semuanya baik. Segala kesusahan. Maksudnya kita biasa membanding-bandingkan. Dan orang yang mendapat kelebihan atau kesenangan, dia berbangga. Oh saya, duduk kat Mekah itu, 100 meter saja daripada Masjidil Haram. Oh kamu tak pandai pilih mana. Dia memperlekehkan orang lain. Dan orang yang tidak mendapat kelebihan itu pula merasa sedih. Keras, kecewa. Kita mudah rasa sedih. Kenapalah aku ni dapat hotel 1 kilometer daripada Masjidil Haram. Kawan-kawan aku yang pergi dengan travel lain dapat tempat yang lebih dekat. Kita dah bersangka tak baik dah. Jadi kalau jauh sedikit itu, ini cerita kisah yang berlaku kepada sahabat. Tengok. Diriwayatkan bahawasanya para sahabat dan ada dua riwayat. Ada seorang sahabat yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu rasa, nak kata bukan berdengki, bukan iri hati ke maksudnya. Melihat sahabat-sahabat yang kediaman mereka dekat dengan Masjid Nabi. Berulang alik ke Masjid Nabi itu jadi mudah. Untuk sembahyang bersama dengan Nabi SAW. Mereka ini ada beberapa orang sahabat itu jauh rumahnya daripada Masjid Nabi. Dan mereka melihat di sekitar masjid itu masih ada lagi ruangan, halaman untuk dibuat rumah. Karena masa tu rumah Nabi sendiri pun dan sahabat-sahabat pun bukanlah besar sangat.
Jadi sahabat ini dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat mengatakan seorangan dan satu lagi berjamaah. Rombongan mari berjumpa dengan Nabi, menyatakan hasrat untuk membina rumah di tempat yang masih ada ruang kosong lagi yang berdekatan dengan masjid. Walaupun mereka agak malu-malu kucing, malulah nak minta dengan Nabi ni. Tapi mereka paksakan diri mereka kerana mustahaknya untuk dapat berulang alik, ni kemudahan berulang alik ke mana masjid dengan sebab jarak yang dekat. Apabila sahabat itu menyatakan hasrat begitu, Nabi kata tak usah, tak payah. Jadi sahabat-sahabat rasa pelik. Nabi ini perintis kepada kebaikan, Nabi yang memulakan kebaikan, dan kalau orang nak buat kebaikan sepatutnya dia sokong. Macam mana pula Nabi itu mengatakan tak usah kamu buat rumah dekat masjid ni, kamu duduk jauh tu baik dah. Lalu Nabi menerangkan bahawasanya setiap langkah yang kamu melangkah, nak pergi masjid, nak pergi majlis ilmu, Allah Ta'ala berikan satu hasanah pahala. Dan kafarah, hapuskan, delete satu dosa. Setiap langkah. Ada riwayat tu mengatakan 10. 10 hasanah dapat dan dia hapuskan 10 sayyi'ah. Dan orang-orang yang pergi masjid itu tidak ada yang paling dekat pun 10 langkah. Banyak langkah kita pergi ke masjid. Jadi, sahabat-sahabat tadi yang begitu merasa pelik, bila Nabi nyatakan begitu, mereka jadi teruja, jadi seronok, jadi gembira. Oh, rupa-rupanya duduk jauh daripada masjid ini itu baik. Sebab banyak langkahannya, bermakna banyaklah elang perjalanannya. Namun orang yang sudah dekat, berada dekat dengan masjid, Nabi tidak suruh duduk jauh. Kerana orang yang dekat ada kelebihannya. Mana setiap perkara yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita manusia itu adalah baik kepada kita. Cuma kita bersangka jahat. Kalau kita dapat pasangan yang tidak begitu baik, misalnya tak kiralah suami ke isteri ke. Kerana kita tidak akan mengenali pasangan kita dengan sebaik mungkin, malaikat selepas kita berkahwin dengannya. Jadi apabila kita berkahwin, masa itulah kita mendapati isteri kita, suami kita tidak sebagaimana yang kita idamkan, yang kita jangkakan. Maka bagi suami baik, bagi isteri, suami dia boleh melepaskan isterinya kalau itu memudaratkan agamanya, ataupun dia boleh imsak. Imsak ni makna pegang maksudnya tidak menceraikan isterinya, lalu dia mengambil, bersedia untuk mengambil fadilah sabar di atas kerana isteri yang tidak menyenanginya. Maksudnya yang mengganggu urusan dia nak ibadah, urusan dakwah. Jadi kalau dia nak ambil kelebihan sabar, kalau dia boleh sabarlah, maka dia boleh imsak, mana pegang maksudnya tidak ceraikan. Kalau dia dapati dia tidak mampu untuk jadi sabar dan kebaikan akhiratnya akan lebih terancam untuk dia melakukan kerja-kerja akhirat atau agama, maka dia boleh lepaskan. Jadi bebaslah dia daripada mudarat-mudarat. Jadi apapun yang kita ambil tindakan itu, maksudnya di sana dia ada kebaikan. Semua ada kebaikan. Seperti yang kita kembali kepada tadi, mendapat anak yang cacat. Dia mengatakan, Alhamdulillah. Pasti anak ini membawa tuah kepada aku. Apabila dia bersangka baik begitu kepada Allah Ta'ala, satu hari nanti Allah Ta'ala akan tunjukkan kepadanya. Dengan sebab mendapat anak yang begitu, dia akan mendapat keberuntungan dan kebertuahan yang sangat besar. Itu syarat dia bersangka baik kepada Allah. Tapi kita ni dah ada mulanya lagi, mula dah bersangka tak baik kepada Allah Ta'ala. Maka itulah yang akan kita dapat. Sebab dalam satu hadis kudusi, Allah Ta'ala menyatakan, Ana inda zonni abdi. Aku di sisi sangka hamba aku. Bagaimana kita bersangka kepada Allah Ta'ala, maka itulah yang akan Allah Ta'ala ijrakan, perlakukan kepada kita. Maka bertobatlah kita daripada yang sebelum daripada ni, wajib kita bertobat daripada dosa. Bersangka jahat kepada Allah Ta'ala itu setengah daripada dosa yang sangat besar. Bertobat, bina keyakinan, maksudnya mulakan dengan belajar. Tak apalah kita sudah mengakhiri pelajaran melalui mana kitab Faridah Faraid,
Kita masih ada lagi Ustaz Ikhwan dan muassis kita ni dengan kitab orang panggil Akidah Tauhid yang lambat lagi nak habis. Dan tasawuf adalah penerusan kepada ilmu tauhid. Tasawuf itu lebih mendalami hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar, jangan tak belajar. Kita tak belajar itu yang membawa kepada kita seringkali bersangka jahat kepada Allah Taala. Nah, sebab itulah saya dah sebutkan tadi. Orang tak perasan ini sebagai suatu dosa. Kita bersangka yang bukan-bukan terhadap Allah Taala tak boleh. Terjadi perkara itu kerana kita jahil. Kita tak kenal Allah Ta'ala. Jadi marilah jom kita belajar bersungguh-sungguh. Tak kira kita katakan kita sudah pencin, sudah bersara. Apalah nak belajar ni banyak-banyak ni. Jangan. Biar kita mati dalam keadaan kita tu belajar tu satu kelebihannya sangat besar. Dan kalau kita walaupun kita sudah pencin sekalipun, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Kita boleh bimbing pula anak cucu kita. Sahabat-sahabat kita. Tak mau ke kelebihan kita ni. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Kelebihan orang yang mengajar manusia, kebaikan yang dilakukan oleh manusia dengan sebab kita yang mengajarkannya, kita akan dapat saham yang berterusan. Nah, rugi kita tak dapat itu. Ya walaupun kita sudah penjen sekalipun, kita boleh mengajar cucu kita. Kita boleh mengajar kepada siapa-siapa yang respect kepada kita. Orang yang tak mau belajar dengan kita, tak apalah. Nak buat macam mana? Dia tidak yakin kepada kita, kepada kewibawaan kita. Kita belajar ni bukan untuk tunjukkan kita ni pandai. Bukan. Untuk berbangga-bangga. Bahasanya kita ni pandai agama Islam. Tidak. Bahawa kita tu boleh, orang panggil mengajar manusia sehingga manusia jadi buat baik. Tidak. Bukan kita nak tunjukkan begitu. Kita nak dapatkan kelebihan-kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu marilah kita bersama-sama bersungguh-sungguh dengan niat, dengan kosak yang betul untuk apa kita terlibat dengan perkara ini supaya kita benar-benar mendapat kelebihan-kelebihan yang Allah Taala beri, yang Allah Taala nak berikan kepada kita. Jadi asasnya ialah bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ila akhir wallah Subhanahu Wa Taala alamu bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabin wa tabatas siddiqin. Allahumma a'inna ala dirasati. Allahumma ja'alna minal mutatahhirin waj'alna minas sabirin waj'alna minasy syakirin wa la taj'alillahumma minal mustadrijin bi ni'matika ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.